A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Orang pertama hari ni ialah Cik Akmal Musa. Tak pernah-pernah ni Cik Akmal. Tahniah Cik Akmal. Kamisah Rasman nombor 2, Leni Nadirah 3, Sabridas 4, Jawada 5. Oh, Jawada awal ya. Cik Akmal Musa. Dah. MFJ Fidah Rocky, Mun Maizmah awal, Fauzia Maknayan top 10, Baba Hassan top 10, Sharifah Azizan ya. Lepas tu Ina Zalina, Yati Setia, Mun Maizmah, Cik Akmal Musa, dah Cik Nun Abu Bakar, Fairuz Bukhari, Allahumma selamat, Saidih Lamid pun awal, Nur Azila Zila, Nur Amalina, Nurizan Sulaiman, orang Singapura pun top 20 awal ya. Liza Omar ya. Lepas tu Puan Zainon daripada Canberra Singapura pun awal. Aina Zandar, Khadijah Harun hadir dah ya. Zahra Azizi, terima kasih. Cinta Kumamirus ada ya. Joha Hassan ada, masya-Allah ya. Zahra Azizi ya. Fauzia Maknayan, Sharifah Syari, Bazlina Hanim, Leni Nadira, Khadijah Harun ya. Siapa lagi? Alright, Aziza Awang dah masuk, Cikgu Nazir dah masuk, Zara Muhammad Nur, Ismail Osman, Jannatul Nisa. Oh, jangan lupa like dan share. Share guys. Cintaku Mamirus, Ida Muhammad, Salasia Muradi ya. Puan Zainun dah share. Orang Singapura pun dah share. Khadijah Sairan ya. Mimin Muman tu dia. Norisol ya. Narima Ismail pun dah masuk. Kawan saya ni. Kharul Haryadi, Nazmi Ani, Natasha Shah, Sharifah Ifah Syari, Saidih Lamid, Nur Ramah Arjin, Hamidah Marudin, Nur Rasha Ikin. Lepas tu Zahra Azizi dah sebut tadi, Jawada dah sebut, Mas Marian belum, Imah Sadusi, Muhammad Azman Hussein, Nur Hayati Syarif, subhanallah ya. Ina Zalina, Neni Hurif pun dah masuk, Lina Mukmin, Nani Harnani Dalinting, tu dia. Nurizan, Jazni Ahmad pun ada. Jazni Ahmad top 50 ya Jazni. You are not late but most other people are much earlier. Joha Joib, Khai Transport tu dia. Siti Absakula, Ramlah Gani, ni semua geng-geng biasa ni. Rose Lily Daud, Pohan, Gemini on Me. Wah, Gemini on Me ni tak pernah jumpa ni. Nita Azman, Syira Hasin, Aziza Osman, Masra Harun, Azrina Adam ya. Tu dia. Jangan lupa sedekah subuh guys. Sedekah subuh 117 dah masuk, tapi baru 63 yang share. Like and share. Share to 10 people, 10 group ya, agar ramai dapat manfaat. Anda dapat pencen kubur, dapat pahala percuma ya. Masra Harun, terima kasih. Azrina Adam, Ina tadi dia dah buat sedekah subuh dan ingatkan kita. Puan Zainun dah share. Nura Syikin Ikin, Kartina Sidik ya. Selamat Hari Guru. Buat program pendidikannya hari ni, hari Isnin, memang hari guru ya. Siti Afsah Kula, hari guru sedunia lah ya. Tabung korban dah masuk, Zarus Ismail dah masuk, Amy Muhammad Amir ya. Lepas tu Sabridas dah sebut awal, subhanallah. Asyatun Zaza, Sandra Elan ya. Hasnah Mahmud, Zaris, Nur Ainun, Muhammad Azlan Abu Talib, terima kasih. Uswatun Hasanah dah masuk. Guys, baru 91 share. Kita kena tunggu 200 share baru kita sambung. Ni hari ni menarik. Bahagian ke-12 ya. Jom jadi orang yang lebih bermanfaat. How to become an asset to the world. To become a person who adds value. 103 orang dah share dah. So, tolong ya. Bagi tahu kawan-kawan kita ya. Dan dah 2 kali Tok Abah punya FB Live ni terberhenti ya. Semalam pun terberhenti, sebelum tu pun terberhenti. Sekitar 45 minit dia terberhenti. Tak tahu sebab ya. Tok Abah pun belum check dengan pakar. Mungkin diberhentikan oleh FB, Facebook ataupun some technical problem. Ini Cikgu Nazir kena check kenapa ya. Dah 2 kali ketiga dah Tok Abah terberhenti ya, sebelum kita berhentikan lah ya.
Mun Maisma dah masuk. Oh, ni geng-geng Puan Zainul juga ni. Syarifah Yasin, Olin Kitchen dah masuk ya. So Puan Dr. Narimah kata dah share pada kawan-kawan dan grup. Alhamdulillah. Semua penyebab perubahan. Okey, bagus. Thank you Dr. Narimah, Nur Hayati Syarif, Siti Afsah Kulat, ya, Rosmi Elias, Hasna Mahmud, Siti Rahmah, Sandra Elan dan share. Terima kasih. Alam Ahmad, share. Intan Sa'diah, ya. Tolong share dengan seramai mungkin orang. Syamina Damia, Rifah Marjan, tu dia Cik Akmal Musa awal-awal lagi. Dia dah share dah ya. Terima kasih Akmal Musa. Okey, tabung korban pun suruh ingatkan sedekah subuh. Dian Ning Syah, masih lagi subuh, ada subuh ni ya. Kenapa sibuk sangat sedekah subuh? Sebab waktu subuh ada malaikat doakan kita jika kita bersedekah. Haris Hasan Walad, terima kasih. Aziza Osman sudah, alhamdulillah. Ummu Amirah, alhamdulillah ya, terima kasih. Alright. So Syirah Hasan, Syirah Hasin dah share dah. So Salma AMS kata semoga Datuk Abbas sentiasa selalu syukur, amin, terima kasih. Rifah Marjan kata hormon gembira. Yes, bila kita senyum, kita dapat kita punya green button, maka hormon gembira akan dirembeskan oleh badan atas arahan otak. Sebenarnya bangun tidur terus senyum, menghadap kiblat, senyum, angkat tangan berdoa, ya. Buat sesuatu yang mengembirakan anda, ya. Macam pagi tadi Tok Abah masa lepas hari ni insya-Allah cuba nak puasa yang ke-6. Puasa hari ke-6, ya, sahur nasi goreng tapi makan buah, lepas tu buat air kegemaran. Jom minum air kegemaran je, Tok Abah pun rasa senyum, bahagia ya. 190 orang dah share, masya-Allah. Tadi bagus 131 orang yang datang. Ni hari cuti lah guys. Ni hari cuti to most of us lah. Some of us still working today. So like dan share pada sahabat-sahabat kita yang mungkin bercuti, tapi ramai yang mungkin selepas subuh tidur balik ya, sebab nak qada ya. Memang banyak sangat orang ziarah raya. Semalam pun Tok Abah ziarah raya 4 rumah, menerima 2 tetamu, dan beraya pada di 4 rumah. Ramai juga yang menyebut kami tak dapat nak attend. 138 orang dah masuk kelas, 218 share. Tok Abah janji 200 share kita sambung kelas. So kita sambunglah. So semalam Tok Abah bincang, jom kita jadi pencetus perubahan positif. Let us be the reason other people be more creative, be more original, be more innovative ya. Jadi pencetus perubahan positif. Kalau anda orang yang memulakan memberi salam, maka anda membuang sifat-sifat sombong, bongkak, riak, ujub, takabur, dan boleh tawaduk dan rendah diri. Itu maksud implikasi daripada hadis Rasulullah SAW. Orang yang memulakan salam ni orang yang jadi innovator, pencetus perubahan. Dalam memberi dan menjawab salam, maksud hadis, dalam memberi dan menjawab salam ada 70 hasanah. Memberi salam hukumnya sunat, tapi Allah bagi 69 hasanah. Wow. Perkara sunat dapat lebih pahala, menjawab salam hukumnya wajib dapat 1 hasanah. Kenapa pula yang wajib jawab dapat 1 aja kebaikan hasanah ataupun ganjaran, tetapi yang sunat memulakan memberi salam dapat 69. Sebab Allah nak suruh kita jadi innovator, ya, pencetus perubahan baik, memulakan benda yang baik. Jadi pemimpin lah, jadi pengasas, jadi awalin. Jom kita belajar untuk mula memberi salam kepada siapa-siapa pun. Tok Abah kadang belum-belum juga dengan WhatsApp group memberi salam, tapi selalunya Tok Abah kalah lah. Selalunya jatuh nombor 2. Tok Abah kebetulan anak nombor 2. So kita tengok, dan Tok Abah biasanya merespon orang yang bagi salam. Jadi kadang nak bagi salam pada kumpulan-kumpulan tu, rasa malu pula. Ni pukul 5 baru bagi salam kan, nampak menunjuk macam bangun awal. Kita terasa begitu. Orang tak kata gitu pun, tapi kita terasa takut-takut macam mengganggu gugat orang. Sebab bila kita bagi salam online, social media, takut-takut ada dia punya nama-nama kata tu bunyi respon, ringtone. Kena ada ringtone pula, ada message tone pula. Jadi kadang-kadang takut orang ganggu gugat orang. Itu Tok Abah lah. Tapi sebenarnya okey, ya, insyaAllah. Baik, so semalam last point was, jom kita belajar menjadi pencetus sebarang perkara yang positif. You be the initiator. Nampak ada orang susah di kawasan di taman perumahan kita, kita terus bincang, pergi ke AJK Masjid ke apakah, ataupun AJK Community, untuk jom kita collect dana untuk tolong sahabat kita yang baru, kemalangan baru, meninggal dunia baru, aksiden baru,
terbakar rumahnya, ya, ataupun mendapat sebarang musibah. Kita initiate kutipan crowdfunding, dana secara kilat, derma kilat lah. Dan ada pula sahabat-sahabat Tok Abah, ya, dalam kumpulan Makobah Group 68, dia kata oleh kerana tengok ada sahabat yang kadang tidak ada insurans, tidak ada dana bila sakit, kita semua umur 70-an. So kami ada yang cadang, jom kita buat satu kata tu fund, ya, satu kumpulan dana untuk membantu sahabat-sahabat yang mungkin tidak ada insurans ataupun tak mampu untuk rawatan kesihatan. Jadi janganlah masa dah sakit baru kita kabur nak collect dana, takut-takut tak cukup ataupun tak sempat nak collect enough to support the treatment. Itu pun satu inisiatif yang sangat baik. Tok Abah sokong kuat-kuat, ya. So mudah-mudahan sahabat-sahabat Tok Abah, ya, dia punya kepala ni kita punya head boy dulu, ya, Haji Syaril Karib dan Kamal Yub, ya, dan kuncu-kuncu lah geng-geng ni. Ini orang yang banyak inisiatif, banyak dia punya kata tu kreativiti yang memulakan benda yang bagus, ya. Pantang ada sahabat sakit, Kamal Yub dan Syaril dan yang lain akan initiate untuk ziarah dan sebagainya. Ya, terima kasih banyak-banyak orang-orang yang Allah pilih. Ini semua insan kiriman Tuhan untuk jadi aset. Khairunas anfa'uhum linnas. So kita jadilah orang yang pencetus perubahan positif, pencetus ataupun penggalak, pemangkin kepada perkara-perkara positif. Tak kisahlah apa pun yang positif, ya, kita orang yang nak initiate kutip sampah di kejiranan, di taman kejiranan, kita bagi cari kawan anak beranak, sepupu sepapak kita, jom kita hari cuti Wesak ni kita kutip sampah. Jadi orang lain kalau nampak dia akan ikut sama. Tok Abah buat dengan anak Tok Abah masa dululah, dah lama, ya, kat Taman Tasik kita buat exercise di Bandar Baru Bangi. Taman Tasik banyak sampah, botol, tisu, bekas makanan ringan budak-budak makan kan, kerana bersepah-sepah. Tong sampah banyak. Tapi yalah, ya, orang dah ramai kan. So Tok Abah dengan anak, okay, jom kita exercise sambil kita bawa plastik. So kita exercise, jogging, nampak sampah, kita stop, kita ambil sampah, letak dalam plastik bag yang kita pegang. Ada orang perhati, ramai orang perhati, lama-lama ramai pula yang ikut, lama-lama bersih tempat tu sampailah sekarang, alhamdulillah, ya. Bukan sebab kami, tapi sebab mereka semua dapat hidayat dari Allah. Kita memulakan saja, kita memulakan satu trend, satu amalan baru, ya, yang mudah-mudahan jadi ikutan, dapat kebaikan. So jika anda dan Tok Abah nak jadi pengamal kata tu, orang yang lebih banyak memberi manfaat, jom kita mulakan sesuatu perkara baru yang positif lah, ya. Be the initiator of positive things. InsyaAllah you and I become a better asset to the community and to the world at large, step by step. Itu semalam punya point, So kita sambung hari ni. Sebelum sambung, Tok Abah nak ingatkan, yalah, kita pun ada penaja program kita hari ni ialah of course ditajuk oleh tabung korban. Jom kita menabung untuk amalkan ibadah korban tahun ini, ya. 2 bulan lagi kita akan berkorban lah, ya, hari raya haji, hari raya korban. Kalau kita dah lama tak berkorban, jom kita menabung. Dapat aja duit lebih ke bonus ke apa ke extra income ke, kita tabung. Targetkan untuk tahun ni, tak sempat tahun depan, ya, untuk ibadah korban dan akikah yang dilakukan di Malaysia. InsyaAllah, ya, tabung korban. 2 hari lepas pun Tok Abah pergi ke Majlis Kenduri dan akikah Tauke tabung korban Cik Mat, ya, Muhammad Subehi, dia punya biras yang melakukan akikah. Kita pun pergi, dan yang sembelih kambing siapa? Cik Mat, Cik Muhammad Subehi yang sembelih kambing. Dia pun hebat, serba boleh, ya, alhamdulillah. Alright, so dan program kita juga ditaja oleh webinar pada 24 hari bulan 5. 24 bulan ini ada webinar yang bertajuk Supervisor as the Problem Solver, penyelia sebagai penyelesai masalah. Ini program yang kita rancang khas, kita bentuk khas untuk para pemimpin, para penyelia. So penyelia-penyelia eksekutif, ya, ketua-ketua jabatan, ya, anda middle management leaders, ya, middle level management leaders. So why not join Tok Abah punya webinar pada 24 hari bulan 4, ya, 24 bulan 4, 24 Mei, ya, 24 Mei. Hari ni 16, ya. So ada berapa?
16 campur 4, so 8 hari lagi. Ya Allah, kejapnya 8 hari lagi. Seminggu lebih je. Ya, 8 hari lagi kita akan buat webinar pada 24 bulan 4, jam 10 pagi sampai 1 tengah hari. Tok Abah akan kongsi 170 tip bagaimana nak merangsang diri jadi supervisor yang hebat. Jadi penyelia yang hebat, pemimpin yang hebat. Dan contoh pengisian Tok Abah ialah Tok Abah akan, tapi tadi Tok Abah dah perhati dah. Tok Abah tadi duduk daripada pukul 5.30 tadi dah mula update Lepas subuh dia 6 tadi lebih sikit Tok Abah dah update apakah perkara yang Tok Abah nak kongsi dalam program untuk supervisor as the problem solver. Kita akan bantu para peserta untuk anjakan paradigma, change your paradigm, tukar cara berfikir, sebab Allah bertindak seperti fikiran atau sangkaan hambanya. Lepas tu kita bincang kesilapan-kesilapan supervisor, ada lebih kurang 30 kesilapan lazim supervisor. Mutiara kata yang berkaitan dengan kepemimpinan, Tok Abah dapat banyak tips. Malam pun dah share, hari ni pun nak share sikit mengenal X factor penyelia. Ada 17 X factor ataupun sumber hebat dalam diri kita ni. Ada 17 jenis X factor. Ini ikut kajian Tok Abah. Lepas tu transformasi 360 darjah, langkah bijak penyelia yang berbiawak. Bagaimana dia penyelia yang hebat? Itu point. Lepas tu bagaimana penyelia nak memotivasikan staff yang dulunya kawan kita, sebab bekerja hebat dinaikkan pangkat jadi supervisor. Jadi kita kena memotivasikan kawan-kawan kita dulu. Jadi pekerja yang lebih hebat. Lepas tu tips menegur kesilapan pekerja. Dan pekerjanya kawan-kawan kita. Macam mana nak tegur mereka dengan hikmah. Bukan senang. Tok Abah bagi tips Lepas tu tips untuk menyatukan hati pekerja. Better teamwork, better team building, better team effort. Dan of course Tok Abah akan sertakan doa-doa untuk penyelia yang terbilang. Total number of tips 170 tips. Berbaloi, seronok. Dah ramai yang mendaftar. Tapi okey, nak daftar macam mana? Ada link kat komen pin kat atas tu. Yang Cikgu Nazrin dah bubuh. Just press the link, follow up, dan boss send your supervisor. Supervisor, ask permission from your boss. Kalau you sebut Tok Abah nak buat program untuk supervisor, I think they will support. InsyaAllah. InsyaAllah. Murah je. RM69 tak salah Tok Abah untuk program yang biasanya kita buat beratus-ratus di waktu yang lain. Baik. Nanti Tok Abah kongsi sikit lah itu perkara Dan program kita ni sentiasa akan didukung oleh orang-orang yang ingin membantu untuk merangsang perubahan. Okey, so point nombor 52, tip 52 dalam senarai Tok Abah ni tip 52, tapi tak apalah, dalam awak punya mungkin lebih, mungkin kurang, doesn't matter don't worry. So salah satu lagi tip untuk merangsang diri kita jadi aset kepada masyarakat, negara dan dunia ialah hargai diri kita, appreciate ourselves every morning and learn to be more thankful. Menghargai diri kita tiap-tiap pagi, bersyukurlah dan belajar untuk bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Hargai diri kita tiap-tiap pagi. Itu sebenarnya Tok Abah pesan dan pesan ribu-ribu kali. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Nanti kita rasa rendah diri, kita rasa terlalu kerdil, tetapi ataupun kadang kita jadi terlalu sombong. Kenapa aku lebih hebat dari dia? Kenapa aku lebih pandai dari dia? Bandingkan diri dengan orang, maka kita jadi sombong. Ataupun kita tak bersyukur. Kenapa aku tak sekaya dia? Kenapa aku tak sepandai dia? Kenapa aku tak setinggi dia? Kenapa aku tak sehandsome dia? Itu menghina diri. Tak bersyukur. Nampak? Either way, tidak bermanfaat. Either way, kita berdosa. Menghina diri, tak bersyukur pun berdosa. Menghina diri, ciptaan Allah. Ataupun kita sombong diri. Kenapa aku lebih handsome dari dia? Kenapa aku lebih pandai dari dia? Kenapa aku lebih efisien daripada dia? Itu kan sombong tu. Dan tidak akan bau syurga orang yang riak, ujub, takabur walau seberat nabut dalam hatinya. Ialah bandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi bandingkan diri kita hari ini berbanding diri kita semalam. And make sure our today is slightly better or much better than yesterday. Pastikan hari ini lebih baik daripada semalam agar anda dan Tok Abah jadi orang yang berjaya, beruntung dan sentiasa maju ke depan. Jadi aset kepada keluarga, masyarakat, negara, dunia sejagat insya-Allah. Alright? So hargai diri kita, appreciate. Semalam kan Tok Abah sebut jangan bandingkan diri kita dengan orang yang apa namanya? Kau si raja harta, ku raja sengsara. Kamu ni raja harta, kaya raya.
Aku ni raja sengsara, aku ni miskin, aku ni orang susah, ya. Antara kita apa ni? Sungguh berbeza. Artinya kita ni tak layak bersamalah, ya. Kau ibarat engkau si raja harta, aku raja sengsara. Bagus ni kata lagu tu juga, ya. Lagu Semut Merah yang Tok Bas apa ni mulakan semalam, ya. 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 Kau ibarat gajah. Itu tak seronok tu. Kau ibarat gajah, ku hanya semut merah. Kita ni ibarat semut merah, melata semut api lah. Yang semut merah ni semut api, ya. Ya, lepas tu dia pula ibarat gajah. Tapi sebenarnya gajah, ya, silap-silap hari bulan boleh dikalahkan oleh semut api. Semut api masuk ke telinga gajah, bengong gajah, ya. Alright. So, hargai diri kita setiap pagi. Kenapa setiap pagi? Sebab one positive thought in the morning, kata pakar-pakar psikologi dunia, akan menyebabkan sepanjang hari jadi positif. Satu pemikiran positif, penghargaan kepada diri, kesyukuran kepada Allah sebab kita ni sihat, kita ada X factor, kita ada sikit benda positif yang Allah berikan, appreciate, ya, dan bersyukur. Dan kita akan sepanjang hari jadi positif, dapat menjadi aset kepada keluarga, masyarakat, negara dan seterusnya dunia, insya-Allah. Tapi ramai orang bangun pagi pun tak appreciate dirinya. Asyik kadang, Allah, kenapalah aku ni sakit-sakit? Kenapa aku ni banyak hutang? Kenapa aku ni? Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Taubat ingat kata-kata Peter Drucker ke? Seorang pemimpin, dia fokus kepada solusi. Seorang pengikut, dia fokus pada masalah. Orang yang mengikut ni fokus pada masalah. Dan seorang pemimpin fokus kepada solusi, penyelesaian. Sebenarnya tak apa pesan pada pekerja. Kalau awak nak jadi orang yang disayangi oleh bos, jangan jumpa bos dengan masalah. Habis, kita ada masalah, kita kena tanya bos. Betul. Tapi datanglah jumpa bos dengan masalah plus cadangan solusi. Bos akan appreciate awak. Kalau tidak, kalau kita ni jumpa bos, ada banyak masalah. Jumpa bos, masalah. Jadi apa kata bos? Fadilah Kamsah ni memang problem lah. Every time jumpa aku mesti problem. Aku memang muka dia muka problem lah. Muka tak ada rezeki. Jadi bos pun fed up. Because the bringer of bad news is bad news. Orang yang membawa berita buruk, membawa masalah kepada bos. Bos pun lama-lama fed up. Bukan salah kita. Kita memang nak minta nasihat. Kita ni pekerja. Tapi bawalah cadangan solusi. Bos dah banyak masalah lain. Masalah keluarga, masalah isteri pertama, masalah isteri kedua. Contohlah, masalah kesihatan, masalah bos tekan dia, masalah pelanggan, masalah macam-macam. Dan awak pula sebagai pekerja, bawa masalah pada bos tanpa membawa cadangan solusi. Apa jadi? Bos makin sesekali satu perkara biasalah. Tapi kalau dah selalu datang jumpa bos dengan problem tanpa solusi atau cadangan, mungkin cadangan awak tak bagus, tapi sekurang-kurangnya dia pencetus pemikiran ataupun usaha untuk menyelesaikan masalah. Ingat, jiwa seorang pemimpin dia sentiasa fokus pada solusi. Bagaimana nak senangkan staf, bagaimana nak majukan staf, bagaimana nak majukan jabatan, bagaimana nak majukan syarikat, ya, apakah caranya? Solusi dia fokus. Staf dia fokus pada masalah. Ini kata Peter Drucker. Itu beza seorang pengikut dengan seorang pemimpin. Ya. Okay, tetapi pemimpin yang sebenar adalah pemimpin yang ada pengaruh. Bukan sibuk nak gunakan kuasa. Pemimpin yang sebenar adalah pemimpin yang sibuk. Ya. Dia bukan sibuk. Dia gunakan pengaruhnya untuk memajukan organisasi, untuk menggerakkan kaki tangan bertindak, bukan gunakan kuasa. Saya bos awak tau. Gaji awak saya yang sign. Awak naik pangkat tak naik pangkat saya yang sign. Ingat, dalam organisasi jangan ada ugutan, jangan ada benda-benda yang sombong-menombong. Itu cakap sombong tadi tu. Gaji awak saya yang tentukan. Rezeki awak pun di tangan saya. Seolah-olah, ya. Seolah-olah. Tu syirik kecil tu. Syirik tu, ya. Kenapa? Rezeki awak di tangan saya tau. Ya, saya boleh naikkan pangkat ataupun kekalkan pangkat awak sekarang ni. Ni tangan saya ni. So baik ikut arahan saya. Sombong, sombong. Rezeki dari Allah, bukan dari bos. Rezeki dari Allah, bukan dari bos. Daripada Allah. Bos cuma
pemegang amanah. Leadership is responsibility, not kata tu a luxury. Dia bukannya satu keistimewaan, tapi satu tanggungjawab. Orang yang faham tanggungjawab seorang bos takut jadi bos, takut tidak menjalankan tugas dengan sebenarnya. Tok Abah takut jadi bos, ya. Lebih senang jadi pengikut. Jadi kita tak banyak tanggungjawab sangat, tetapi someone got to do the job of a boss. Gitu ya. Itu sebabnya kita kena terus belajar. That's why Tok Abah nak buat program webinar supervisor atau penyelia sebagai the problem solver. Dan Tok Abah kutip pengalaman 40 tahun di lapangan dan pengajian dan juga wacana ilmu, wacana intelektual yang Tok Abah garap untuk jadi satu program yang akan insya-Allah membantu ribuan pemimpin penyelia supervisor di Malaysia. Gitu. Ya, dah kita buat program ni dah banyak kali buat, tapi of course kita update dia punya content dari masa ke masa. Sebab orang yang berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Tok Abah ingat tu. Okey? So, hargai diri dan kita sentiasa bersyukur setiap pagi kita atas landasan untuk terus maju ke depan. Ya, tapi jangan lupa ya, untuk semua pemimpin, semua penyelia, semua middle level management staff, come to our webinar next week ya. Ni hari next week. Hari ni hari Isnin ya. Next week insya-Allah 8 hari daripada sekarang ya. Kita akan buat program supervisor as the problem solver. Tok Abah akan kongsi 170 tip bagaimana nak jadi pemimpin atau penyelia yang lebih berkesan ya, untuk kata tu menanggapi masalah Peters Principle. Gitu. Tip nombor 52. Dan masalah kita sebenarnya, Tok Abah kata apa? Tip nombor 2 ialah jadi orang yang menghargai diri dan bersyukur. Tetapi kita tahu kebanyakan anda dan Tok Abah belum cukup bersyukur. Wa qalilum min ibadiyah syakur. Ini pun isu yang Tok Abah telah ulang ribu-ribu kali. Tapi kadang kita tak perasan. Allah mengesahkan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Allah yang mengesahkan wa qalilum min ibadiyah syakur. Amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Dan Allah juga menegaskan la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur aku tambah nikmat. Dahlah kita ni tak bersyukur. Kita nak minta nikmat Allah, nak selesai masalah, nak itu, nak sihat, nak hebat, tetapi tak bersyukur. Guana. Ya. Bila kita bersyukur Allah bagi nikmat. Kalau tak bersyukur, macam mana pula Relakam sibuk kata aku tak bersyukur? Allah mengesahkan wa qalilum min ibadiyah syakur. Dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Ya. So, rakyat yang bersyukur akan doakan negaranya. Berapa orang antara tuan-puan termasuk Tok Abah doakan negara, wahai Allah selamatkan negaraku. Selamatkan pemimpinku akan jadi orang hebat, lurus ya, tidak salah guna kuasa, tidak terlibat dengan rasuah, penyalahguna, whatever lah. Minta doa. Berapa orang doakan negaranya? Orang Malaysia ni. Berapa orang doakan pemimpinnya? Berapa orang doakan jiran-jirannya? Sebagai starting point lah. Starting point untuk check sama ada anda dan Tok Abah orang yang bersyukur. Dan ikut survey Tok Abah, I repeat my survey result ya, about 3% lah orang doakan negara, tak sampai lah. Doakan jiran 3%, doakan negara 1% pun tak sampai. Doakan negara tiap-tiap hari. Wahai Tuhan selamatkan negaraku Malaysia. Walaupun kalah Thomas Cup di quarter final, ya, masih ada harapan dalam bola sepak SEA Games ya, selepas mengalahkan Laos ya, 3-1. Contoh. Berapa orang yang doakan negaranya? Tanda bersyukur jadi rakyat Malaysia. Orang Singapura sama. Berapa orang doakan negara Singapura? Ataupun orang Brunei berdoakan negara Brunei tiap-tiap hari sebab bersyukur jadi rakyat negara tersebut. Ni ramai ni sahabat-sahabat dari Brunei, dari Singapura, dari Nusantara, dari ya, Thailand, Indonesia ya, ramai ya. Mudah-mudahan kita semua jadi orang bersyukur untuk jadi aset kepada diri, masyarakat, negara dan dunia. Alright, okey. Nombor 52. Sikit-sikit lah. Tips nombor 53. So kalau boleh, untuk jadi aset, kita kena buang sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah ni sifat negatif. Marah, tak kisah,
silo mentality, buat kerja bertangguh-tangguh, mudah sentap, mudah bersangka buruk kat orang, narsisistik, kita rasa kita aja betul, orang lain semua silap, ya, kita tak boleh dengar teguran, kita mudah mengatur orang, tugas tajasus mencari-cari kesilapan orang. Contoh antara sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat negatif, ya, 233 orang dalam kelas, 423 share, 401 komen, 529 reaction. Zainab Hassan, ya. Ya, okey. Zainab Hassan kata, dia ulang balik, orang yang berjaya ialah orang yang lebih baik daripada semalam. Betul. Ini hadis Nabi. Ya, Nur Mala Saleh, ya, dah masuk. Syarifah Uhdin, waalaikumsalam, ya. Suryati pun ada. Ya, jadi orang yang dihargai, menghargai dan bersyukur. Miss Lia Khamis, terima kasih. Roza Adun, ni jarang jumpa ni. Roza Sri Kandi, pun jarang jumpa. Suhaizah Rahiman, wah, Rahiman, adik Ken Jawa. Muin Maisma. Ya, Allah mengatakan amat sedikit umat yang bersyukur. Betul. Hamba-Nya yang bersyukur, ya. La in syakartum la azidanakum. Ya, jadi kita kena bersyukur agar dapat Allah baikkan ini. Dan Allah mengesahkan wa qalilun min ibadiy syakur. Amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Suryati, okey. Syamsinar Saad dah masuk. Long Izzah, Long Izzah ni dia punya doa luar biasa. Normala Saleh, ya. Fina Sungaji, Jawa ni kot. Fina Sungaji, walah, ya. Ya, lepas tu Maria Ismail, ni pun selalu sama kita ni, Puan Maria. Fauziah Maknayan, ya, magicnya doa, betul, ya. Lepas tu Nurul Aini, Akilan Nur, Firdaus, ya, subhanallah. Lepas tu Mun Maismah, ni memang kawan ni. Siti Ainun Ahmad, ya. Okey. Zainab Hasan kata Allah sentiasa menambahkan nikmatnya pada orang sendiri. Yes, la in syakartum la azidanakum. Narimah Ismail, betul, memang sedikit sangat orang yang bersyukur, ya. Dr. Narimah, adakah kita masuk golongan yang sedikit itu? Gitu, ya. Baik. So, like dan share guys, like dan share guys, like dan share. Make it 300 people at least dalam kelas kita ni. Sambung. Dan program kita dibawakan juga oleh Tabung Korban, ya. Tabung Korban selalu tolong kita, ya. So, ya, dan of course lah, satu lagi produk yang selalu sponsor kita ialah Excel Plus, ya. Excel Plus coklat ni, ya, dia punya apa nama kata orang tu, apa nama, mascot. Selalu takut mascot dia lah Didi and Friends. Ni, ya, ada gambar Tok Abah. Ini ialah makanan apa nama tambahan untuk anak-anak dengan vitamin C, kolesterol, ada tamar, ada apa nama organic sweetener, bukan gula, ya. Lepas tu susu skim, DHA powder dan biji teratai untuk tenang, untuk fokus, untuk bertenaga, untuk merangsang anak mudah dengar cakap dengan izin Allah, mudah duduk lama belajar, ya, dan konsentrasi, fokus, kan. Akhirnya pandailah. Bukan makan benda ni terus pandai membohong, tapi makan benda ni kita akan lebih fokus, lebih mudah belajar, lebih seronok belajar, lama belajar dan dapat mudah ingat, maka lama-lama jadi pandai, insya-Allah. Itu memang dia punya testimonial beratus ribu, berpuluh ribu sejak 15 tahun yang lepas. Ya, itu sebab ni dah dengan apa nama adaptasi dan tambahan-tambahan, mudah-mudahan, ya. Dan yang paling penting Tok Abah selalu cakap, kan, kalau kita nak merangsang perubahan, kita ada perancangan secara bersepadu. Bukan bagi je makanan tambahan ni anak jadi pandai, walaupun ada mascot Didi and Friend, muka Tok Abah ada, bukan. Tapi bila kita bagi makanan tambahan, kita doakan kepala anak kita, Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Semalam pun beraya Tok Abah berikan nasihatlah pada anak-anak, ya, yang ada masalah dengan anak-anak mereka, dengan atuk-atuk yang ada masalah dengan cucu-cucu, ya. Doakan di kepala anak Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Kalau anak kita ada 2-3 pusat yang lebih mencabar, bukannya jahat, ya, lebih mencabar, maka bacalah surah Toha ayat 1 hingga 5, embus kat kepala, lembut hatinya. Susah sangat, dah doa dah tak dapat perubahan, kata seorang semalam Piu Hafiz datang jumpa rumah Tok Abah, ya, Piu Hafiz. Dan Tok Abah semalam sempat juga beraya di rumah Imam Muda Ashraf, ya, di Bandar Baru Bangi. Beratus-ratus menteri pun datang, ya. Ramai yang dijemput, Tok Abah pun datang, ya. Makanannya luar biasa, ya. So
jumpalah ramai sahabat. Lepas tu salah seorang sahabat di sini dah Piyu Hafiz. Piyu Hafiz pula singgah ke rumah Tok Abah pukul 2.30 kurang lebih. Dia cerita tentang ada anak-anak tahfiznya yang ada cabaran ya. Sebab budak-budak nak baik nak menghafal Quran ni akan diganggu gugat oleh setan ya. So ada yang nakal, ada mencabar, macam mana ni? Ada pula budak-budak tahfiz dah mula isap rokok, mula vaping kau budak-budak tahfiz. Ya, alah sedihnya dia. Macam mana nak buat? Tok Abah kata di samping nasihat, di samping solat hajat untuk anak-anak murid kita ni berubah ya. Pesan pada mak ayah untuk doakan di kepala anak mereka. Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah, surah Toha ayat 1 hingga 5. Ya. Lepas tu kalau boleh bisikkan kat telinga anak yang sedang tidur nyenyak. Itu pun Tok Abah sebut. Ya. Bisikkan kat telinga anak yang sedang tidur nyenyak nasihat-nasihat anda. Selepas didoakan kepalanya, Fatihah, ibu sekali doa ayat kursi. Kalau setan iblis yang ganggu dia. Lepas tu Al-Insyirah, lapangkan kepala, lapangkan dada untuk menerima nasihat dan ilmu. Dan surah Toha ayat 1 hingga 5, asbab melembutkan hati, menundukkan kedegilan. Asbab surah Toha ayat 1 hingga 5 lah. Umar Al-Khattab yang sangat degil, sangat jahat sebelum beriman, maka berubah hatinya. Dia jadi pecah degilnya, lembut hatinya dan jumpa Nabi untuk beriman. Dahsyat ya. Jadi ulama memberikan satu ibrah pengajaran daripada peristiwa itu. Maka salah satu cara untuk melembutkan hati anak ke pasangan ke siapa-siapa, bacalah doa ayat daripada surah Toha ayat 1 hingga 5 sebagai asbab melembutkan hati, menundukkan sifat-sifat mazmumah. Kita baca Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkatan liman yahsha tanzila mimman khalaqal ardi was samatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. 5 ayat pertama ini kita embuskan kat kepala anak yang sedang tidur nyenyak ataupun susah nak buat, embus kat makanan minuman, susah nak buat, dia duduk kat asrama, embus kat gambarnya. Gambar tak ada sekarang, mana ada zaman ada gambar. Embus kat gambarnya yang ada kat handphone kita. Ada alasan. Mana ada orang print gambar sekarang? Ada lah, tapi jarang. Kat Photoshop. Kita semua online. Kita semua ada kat gadget. Kita reserve kat gadget, simpan kat cloud. Bukan main ya. Alright. So ini antara usaha lah. Untuk kita merangsang anak-anak kita berubah. Mudah-mudahan kita dapat mengurus sifat negatif kita, sifat mazmumah kita yang negatif, dan juga mengurus sifat-sifat mazmumah anak-anak kita. Itu yang budak tahfiz yang hisap rokok, budak tahfiz yang hisap vape, bergaduh, mencuri dan sebagainya. Ni realiti. Tu sahabat kita Piyu Hafiz malam menceritakan, tanya kepada beliau, dia akan defend dia punya, akan buat viva, defend dia punya thesis PhD-nya. Dah siap dah. Tinggal minor adjustment. Menunggu hari untuk defend. Wah, dalam sibuk. Dalam sibuk ada 4 orang cahaya mata. Lepas tu sempat buat PhD, sempat buat macam-macam dakwah kulu kide. Allah bagi kelebihan. Tahniah Piyu Hafiz. Tu semalam antara orang yang datang ke rumah Tok Abah. Kita pun seronoklah menziarahi dan diziarahi. Setiap orang yang datang ke rumah kita, maksud hadis Nabi membawa 1000 hidayah, 1000 rahmat. Seorang tetamu yang kita layankan baik membawa 1000 rahmat. Dan pulangnya tetamu ini akan membawa dari rumah kita 1000 keampunan. Wow, 1000 keampunan Allah turunkan untuk tuan rumah yang melayan tetamunya dengan sebaik mungkin lah. Gitu. Betul apa ingat tu pesanan para ulama para ustaz kami. Tu sebabnya seronok menerima tetamu. Ali radhiyallahu anhu pernah menangis satu hari. Sahabat tanya, kenapa kau menangis Ali? Ali menjawab, Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali kata, aku menangis sebab dah 3 hari rumah aku tidak diziarahi oleh sesiapa. Orang tak datang, kawan tak datang, tak ada orang ziarah rumah aku dah 3 hari. Aku takut Allah tak bagi rahmat ke rumahku. Ali, 3 hari orang tak datang rumah, menangis. Awak 3 bulan, 3 tahun orang tak datang rumah, menangis, sedih. Lega. Raya-raya pun tak ada budak Assalamualaikum datang. Raya-raya pun orang tak datang rumah aku. Alhamdulillah. Duit raya tahun lepas tak terusik. Duit raya tahun 2020 tak terusik.
Tahun 2021 tahun 2022 pun duit raya masih utuh, tak ada budak datang. Alhamdulillah. Alamak. Tak tahu nak puji ke nak kutuk orang macam ni. Tak tahulah. Tidak akan miskin orang yang bersedekah. Maksud hadis Nabi. Dia boleh seronok duit raya tahun 2 tahun lepas pun masih tak digunakan. Tak payah masuk dalam envelope baru dah, tak payah, sebab masih maintain. Sebab yalah kita tak beraya, jadi duit raya pun selamat. Kita patut selamat hari raya, bukannya selamat duit raya tak pakai. Tak faham sudahlah. Ya, tapi fahamlah. Ya. Okey. Urus sifat-sifat negatif dalam diri kita ni. Sifat mazmumah buang. Itu sebabnya Tok Abah selalu pesan dalam maksuran ada satu doa yang Tok Abah bubuh kat nota Tok Abah sebagai doa pembuang, pelindung sifat negatif. Dalam maksurannya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubnal bukh wa a'udzubika min ghalabati rijal. Bukan 4, tapi 8 sifat negatif. 8 sifat negatif dia. Ya Allah, hindarkan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Dua masalah selesai mudah-mudahan ya. Hindarkan aku daripada takut dan bakhil, lemah dan malas. Ya, apa ni, hindarkan aku daripada bebanan hutang dan daripada gangguan manusia laki-laki dan perempuan. 8 masalah selesai dengan satu zikir, satu doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajri wal kasal wa a'udzubika minal jubnal bukh wa a'udzubika min ghalabati rijal. 8 masalah selesai dengan satu doa. Ya, ini doa ni ada dalam maksurat. So jom kita amalkan tiap hari agar kita dapat atasi sifat-sifat negatif dan gangguan-gangguan manusia di sekitar kita, agar kita dapat move on and jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, dunia sejagat. Gitu. Teori ke praktikal? Praktikal. Ya, asalnya prinsip lah, teori lah. Tetapi teori yang baik dan kita amalkan akan menjadi asbab kita berubah ke arah yang lebih ma'ruf. Buang yang sifat mazmumah, pergi kepada yang mahmudah. Gitu. Poin nombor 53. Poin nombor 54. Sebelum kita rehat sebentar ya. Poin 54 ialah belajar untuk jujur dan terus terang, tapi tetap berhikmah. Belajar untuk jujur dan terus terang. Jangan bohong, jangan terlampau banyak berpura-pura berlakon, berdrama. Jujur dan terus terang, tapi kena berhikmah. Ni biskut ni my wife baru belajar buat tahun ni. Biskut Mazola ke apa. Ya, cubalah rasa. Kita pula jenis yang jujur dan betul terang, tapi tak cukup hikmah. Alamak, keras ni. Boleh patah gigi saya ni. Ni kalau baling cecak kat siling, mati cecak ni. Kalau baling anjing pun boleh pitam ni. Dia punya jujurnya cakap. Tu apa kata apa? Belajar untuk jujur dan betul terang. Tapi kena ada hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhan wahai Muhammad dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi jangkuk je pun nak betul terang. Janganlah cakap sampai membunuh semangat, memulakan apa biskut masalah biskut Nestem keras, kedengkang, baling tembok retak. Amboi. Cakap tu betul, tetapi menyayat kalbu, rosak emosi orang yang cuba nak belajar buat biskut. Contohlah, yang kau rambut macam sarang tebuan ni pasal apa? Memanglah aku tahu kau spend RM200 je pergi ke salon, hair salon RM200. Tok Abah walaupun handsome, potong rambut kat kedai biasa je RM15 ya. Tapi dah memang handsome, apa nak buat? Orang handsome tak pernah mengaku handsome. Orang gila tak mengaku gila. Orang pandai tak mengaku pandai. Faham ke faham? So Tok Abah yang handsome, fahamlah. Habis dia mengaku boleh. Orang pandai tak mengaku pandai. Tok Abah tak pernah dengar orang gila mengaku, ya saya ni memang gila. Dia tak, orang gila tak pernah. Siapa gila? Doktor tu gila, dia kata aku gila. Gila betul doktor tu. Tidak ada orang yang gila mengaku gila. Tidak ada orang yang pandai mengaku pandai. Tidak ada orang yang kaya mengaku kaya. Ada jugalah kot yang tak apa-apa betul tu ya.
Kalau lagu tu adalah pandai, aku pandai menyanyi. Itu lagu. Tiru macam saya. Itu lagu, bukan sombong. Ya, okey. Kau tak faham sudahlah. Ya, okey. Faham. Okey, belajar untuk jujur dan terus terang, tetapi kena berhikmah agar jadi estet. Ya, kalau awak memuji orang, jarang orang boleh berubah dengan puji-pujian. Ya Allah sedapnya. Perlu berubah. Ya Allah rumah kau ni kemannya cantiknya. Boleh berubah. Dah dipuji. Rumah awak ni cantik sangat. Tapi ini rumah kawan ya. Tapi kalau ni you ubah suara sikit sini, ni ubah sini, lebih very much better. Your house is so beautiful, so nice. Puji dulu. Tapi kalau diubah sikit, batu-batu ni jangan tengah tahu orang tua-tua macam kami kalau terlanggar batu ni. Alamak parah. Budak-budak kalau berlari, ni dia letak batu-batu kat tengah-tengah halaman. Maklumlah cantik. Tapi kalau budak-budak berlari-lari tergantuk batu, payah perginya. Contoh. Alright. So, belajar untuk jujur dan terus terang, tapi kena ada hikmah agar tidak menyayat, mengecilkan hati bila kita nak membetulkan orang lain. Sebab orang yang beriman, dia di samping tidak kacau orang, buat kebaikan, ya, tapi jiran-jirannya bebas daripada gangguan mulut dan tangannya. Itu tanda orang beriman. Jadi kita tak mengatur orang, tidak mengganggu-gugat orang. Ya, okey? Nombor 54, tip nombor 4. Okey. Dan satu lagi tip lah Tok Abah nak kongsi ya. Dia pun nampak menarik. Banyak orang bertanya, ramai orang bertanya. Banyak kasut, ramai orang. So, ramai orang bertanya, yang mana lebih afdal? Kita berkorban untuk jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita se-Islam yang miskin di Cambodia, di Afghanistan, di Syria, di Palestina, ya, ataupun di Malaysia. Mana yang lebih afdal? Kalau kita ikut protokol yang guru-guru Tok Abah ajar, kita kena berbaik dengan yang rapat dengan kita. Dengan kita berbaik kepada diri kita, keluarga kita, mak bapak, adik-beradik, and then kepada jiran-jiran, kawan-kawan dan seterusnya merebak keluar. Nak buat baik pun kena dengan orang terdekat dahulu. Bukan asabiah, tapi itulah tertibnya. Jadi kata ulama yang Tok Abah faham, ialah kalau kita nak jadi aset, bertindak dan bantu isu setempat dahulu sebelum bantu di luar. Habis orang sibuk beli tolong buat pam air kat Cambodia lah itu ini. Tak ada pahala ke? Ada, insya-Allah. Tetapi kita kena pastikan, bab kata peribahasa Melayu, ya. Jangan sibuk menyusu kera di hutan, tapi anak di pangkuan mati kelaparan. Sibuk menyusukan kera di hutan. Tengok hebatnya peribahasa orang Melayu lama-lama ya. Tapi anak di pangkuan mati kelaparan. So, poin nombor 55 ni ialah bertindak dan bantu isu setempat sebelum bantu yang luar. Itu sebabnya bila tabung korban kata, Tok Abah, jom kita buat kempen untuk menabung agar dapat buat korban dan akikah di negara kita. Sebab kat Malaysia ni sejak PKP dan sebelum tu pun dah ramai juga orang di Malaysia yang mungkin tak pernah pun rasa makan daging. Punya susah. Orang Malaysia pun ramai yang susah. Habis tak boleh tolong ke orang luar? Boleh. Tapi jangan sampai mengabaikan kemaslahatan orang tempatan. Itu maksudnya. Ada sekumpulan yang tolong orang tempatan. Ada sekumpulan yang tolong juga orang Syria, orang Palestin, orang Afghanistan, orang Bangladesh ke, orang Kemeruj lah ya, orang Myanmar ya. Tolonglah, contoh ya. Dan ramai sahabat kita yang memang subhanallah, Tok Abah tabik spring kepada mereka yang banyak berkhidmat kepada orang yang susah dalam dan luar negara. Tapi bermula dan bertindak dengan bantu isu-isu setempat lokal ya. Tolong orang tempatan dahulu ya, sebelum kita sibuk nak tolong orang luaran ya. Tapi kalau ikut emergency, yalah, kalau dah saudara-saudara kita yang seagama dah nak mati kelaparan di luar negara. Memang ada orang lapar di Malaysia tapi tak sampai nak matilah ya. So kita tolonglah yang di luar juga ya. Gitu ya. Dan mudah-mudahan kita tidak mengabaikan isu setempat sebab kita nak bantu isu yang luar negara ataupun isu yang eksternal lah ya. Okey. Baik, so jangan lupa ya, program kita hari ini dibawakan oleh webinar Tok Abah
Jom supervisor as a problem solver. Satu program yang Tok Abah akan bawakan pada 24 bulan 5 hari Selasa ya. Selasa ke Rabu ya. Pukul 10 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Kita Abah akan kongsi 170 tip bagaimana nak merangsang prestasi seorang supervisor. Sebab supervisor ni pekerja yang hebat, dinaikkan pangkat jadi supervisor ataupun eksekutif, tapi kadang-kadang mereka dinaikkan pangkat ke tahap yang incompetent. Mereka tak mampu nak jalankan tugas dengan terbaik. Boleh buat kerja sebagai penyelia, sebagai pemimpin, sebagai eksekutif, tapi tak se-efficient yang sewajarnya. Sebab tak cukup latihan, pendedahan dan pengalaman. Tu Tok Abah nak kongsi 40 tahun punya pengalaman di lapangan. Kita kongsikan, kita garap satu program khas, dan Tok Abah kongsikan 170 tip bagaimana nak mengenal diri, X factor, nak memotivasikan pekerja, nak menegur mereka, nak menyatukan mereka. Wow, seronok. Come to our webinar Tok Abah pada 24 hari bulan Mei. Pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Bos-bos, send your supervisors. Supervisor, penyelia, ask permission from your bosses. Kata Tok Abah nak buat program, InsyaAllah mereka akan hantar. Alright. Okay. So, cukuplah tu. Tok Abah mula tadi 6.45, sekarang dah 7.35. Hari ni Tok Abah cuba nak puasa yang ke-6. Dan selamat berjayalah untuk orang yang sudah berpuasa. Oh ya, untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini, happy birthday, happy anniversary. Untuk mereka yang buat walimah semalam ataupun hari Jumaat, Sabtu, Ahad, selamat pengantin baru. Ada orang yang mungkin buat kerja kahwin hari ini, hari cuti mungkin, ataupun yang bertunang, ataupun open house, ataupun ziarah menziarahi, selamat. Selamat menjalankan ziarah, sebab menziarahi, membentuk silaturahmi adalah satu kegiatan yang amat dituntut. Barang siapa yang memperkukuh silaturahim, akan terbuka pintu rezeki, sabda Nabi, akan dianjakkan tarikh ajal, panjang umur. Tapi silaturahim ni lebih kepada hubungan adik-beradik yang ada pertalian darah. Tapi ada juga ulama kata silaturahim juga maksud dengan semua orang lah. Kita cuba nak mendapatkan dengan semua orang juga boleh dimasukkan dalam silaturahim. Ini ada, bukanlah konflik, tetapi ada kata orang tu khilaf. Kita ambil yang terbaik lah. So itu dia. Tok Abah ucapkan terima kasih, ampun maaf. Besok kalau panjang umur boleh kita buat juga pukul 6.45 program kita FB Live. Kalau ada usia, ada hayat, ada kesihatan, kita buat besok insyaAllah jangan lupa beritahu sahabat-sahabat, beritahu bos ni program supervisor pada 24 bulan 5 ni bagus sangat. Tok Abah akan bagikan 170 tip. Please boss, send me. I want to be a better supervisor, a better executive, a better leader in our company, in our jabatan, in our ministry. Gitu. Dan bos hantar your staff minta izin dari bos. So, jom kita pesan-memesan, doa-mendoakan jadi yang terbaik, jadi aset kepada diri, keluarga, company, masyarakat, majikan dan dunia. Jom jadi orang yang lebih bermanfaat. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.